Somalia jadi tajuk berita besar baru-baru ini. Misi bantuan kemanusiaan pergi membawa harapan, pulang dengan air mata. Namun harapan itu tidak pernah padam. Harapan dari tandu Afrika. Harapan yang berbau tangisan orang lapar. Tangisan dari Somalia. Somalia terletak di bujur timur benua Afrika. Sejak hampir 10 tahun lalu, negara itu jadi perhatian kerana kawasan perairannya jadi sarang lanun. Tidak cukup dengan itu, Somalia juga jadi perhatian kerana krisis kebuluran. Kemarau panjang yang melanda mengakibatkan negara itu terbeban dengan krisis kebuluran terburuk dalam sejarah. Lebih 3.7 juta rakyat terjejas. 28 juta berdepan risiko mati jika tidak mendapatkan bantuan segera. Keadaan bertambah buruk dengan perang saudara yang tidak pernah selesai, politik yang tidak pernah stabil dan pelbagai wabak penyakit ditanggung rakyat. Prihatin dengan kesengsaraan rakyat Somalia, 55 sukarelawan Malaysia termasuk kru Astro Awani iaitu saya dan jurukam Sarjan Tiran telah mengikuti misi bantuan Kelab Putera 1 Malaysia ke Somalia dan kami bertolak pada 28 Ogos dengan menaiki pesawat TUDM Charlie 130. Pesawat itu turut membawa bantuan 8 tan makanan dan ubat-ubatan yang amat diperlukan oleh mangsa kebuluran di Somalia. Sebaik tiba di Mogadishu, kami disambut pemimpin kerajaan sementara Somalia. Kem pelarian pertama yang kami lawat ialah Kem Bad Badu. Ini antara kem sementara terbesar di Mogadishu. Kedatangan kami mengubah hidup pelarian di sini setidak-tidaknya untuk sehari dua. Tetapi tidak ada siapa tahu bila kesengsaraan ini akan berakhir. Kedaifan sudah jadi darah daging, seperti nasib yang ditanggung wanita ini. Namanya Zainab Muhammad Abdul. Ibu 35 tahun ini tinggal bersama 8 anak. Suaminya tenat sejak sekian lama. Sejak itu dia menanggung beban mencari rezeki untuk keluarga besar ini. Magaaladan deganin annaga xoolayaashii baabeen beeraha baabeen hadda magaaladan deganin xoolahan ku noolin beeraha waana nalaga soo qaxay. Inilah Kemal Zainab. Dia tinggal di sini bersama 8 anaknya setiap hari dalam keadaan yang tidak seberapa. Zainab adalah antara puluhan ribu penduduk yang berhijrah dari kawasan pedalaman yang datang ke Mogadishu untuk mencari sesuap nasi akibat krisis kebuluran. Namun berapa lamakah mereka perlu tinggal dalam keadaan semikian? Berapa lama mereka perlu merana? Itulah persoalannya. Setiap hari pelarian seperti Zainab tiba di kem bantuan membawa harapan menggunung untuk dapat sedikit makanan. Bantuan makanan yang dihulurkan kepada bangsa kebuluran di Somalia hanya akan bertahan mungkin untuk sebulan atau paling lama 2 bulan. Namun apa akan berlaku sekiranya bantuan makanan ini habis? Justru bagi menangani isu kebuluran di Somalia yang memerlukan penyelesaian jangka masa panjang. Kem pelarian seperti ini bertaburan di Mogadishu. Namun semua kem itu tidak mungkin dapat menampung pelarian yang tidak pernah putus. Dan Somalia juga perlu penyelesaian yang muktamad. But the key thing is we didn't receive enough aid yet. The aid we received might be, and if I have a rough estimation, it's about 2-3% of the total need of the drought victims. So, and we're urgently appealing
to have a quick response to this drought. Justru untuk menambah bekalan makanan, aktiviti pertanian perlu dihidupkan, terutama di kawasan pedalaman. One thing that needs to be addressed is that they have to be fed in their home region, so that they have enough energy and effort to be able to cultivate now that it has rained, so that this is not reoccurring again. Namun masalah utama Somalia bukanlah memberi rakyatnya makan. Ia ada masalah lain yang lebih besar. Kalau masalah itu diselesaikan, masalah lain juga akan selesai. Krisis politik kesan perang saudara 20 tahun yang menghancurkan negara yang pernah maju di wilayah tanduk Afrika. Selamat menyambut Hari Kanak-Kanak Sedunia, menjana karisma kanak-kanak. Mereka merupakan pengubat segala duka untuk kita semua. Keluarga yang harmoni merupakan persekitaran yang terbaik untuk membentuk sahsiah diri semua kanak-kanak yang ada di Malaysia. Kanak-kanak memang menjadi pemangkin modal insan negara. Berilah perlindungan kepada kanak-kanak di Malaysia. Semoga mereka selamat dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kanak-Kanak. Setiap hari bermula jam 7 pagi. Perkembangan banjir di Thailand, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yakin Bangkok dan juga pusat pentadbiran ekonomi tidak akan dilanda banjir. Penunjuk perasaan di seluruh dunia mula bertindak menggerakkan protes besar-besaran. Hamas dan Israel akhirnya mencapai persetujuan. Harga barangan yang dilaporkan meningkat sejak kebelakangan ini dikesan naik lagi. Bersama Buletin Awani bermula jam 7 pagi di Astro Awani, berita segenap dimensi. Misi Kemanusiaan Anjuran Kelab Putera 1 Malaysia dan Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri-Isteri Menteri dan Timbalan Menteri Bakti ke Somalia untuk menghulurkan bantuan kepada mangsa kebuluran. Ia disertai 55 anggota termasuk wartawan. Selama 6 hari kami bergerak dari satu kem bantuan ke satu kem bantuan, membawa makanan dan ubat-ubatan. Kami jadi saksi mata kesengsaraan melihat wajah-wajah murung dihimpit kelaparan yang panjang. Wanita ini Sahara Adan Ali kami temui di Hospital Darshifa di Mogadishu. Dia kehilangan 3 anaknya mati diserang penyakit kerana kurang zat makanan. Anakku waxaa u baahanay alaab iyo raashin wadankii waa soo dhaafne dhooweyaan ka imaanay afgoojiida meel la dhahay ilmihii dharkooda maanta waana siiya allah idin jaseeyey alaabtii iyo jiifkii aan u baahna. Selain kem bantuan, hospital juga sesap
menampung pelarian yang tidak putus-putus. Many people are crowded here in Somalia. They refugee from other side. So the hospital now is just having what's not insufficient medicines because many people now are visiting the hospitals and they cannot pay the medicine. 19 doktor yang menyertai misi Kelab Putera 1 Malaysia dan Bakti sempat mengadakan klinik bergerak di kem-kem sementara. Setelah menangani sendiri pulanan ini, mereka sedar masalah yang dihadapi Somalia jauh lebih serius. Ini adalah ubat ceret beret, manakala ini pula ubat cacing. Kedua ini adalah antara ubat yang paling banyak diberikan bagi penduduk di kem-kem sementara ini. Namun isunya sekarang adalah airnya pula tidak bersih. Adakah ia memadai sekiranya memberikan ubat saja kepada mereka? Mereka mempunyai sistem kerajaan yang mempunyai masalah besar. Dari segi sistem servis ataupun bandaraya, majlis bandaraya dia ada banyak masalah. Dia tidak boleh mengawal seluruh sekitar kawasan ini. Dari segi malnutrition tetap ada, elektrisiti terkawal, air cemaran kotor. Ini memerlukan jangka masa yang terpanjang sekali dalam sejarah manusia. Kita mempunyai dua risiko tertentu iaitu public disease outbreak ataupun disease outbreak terutama kolera, typhoid, dan kita juga mempunyai masalah-masalah yang kronik di mana memerlukan lebih banyak negara-negara antarabangsa itu turut datang bantu keseluruhannya. InsyaAllah dengan ini kita boleh bantu. Masuk hari ke-6, lebih 50 tan bantuan makanan dan ubatan telah dihulurkan ke beberapa kem pelarian. Hari ke-6 hampir berakhir seperti biasa sehinggalah berlaku insiden yang mengejutkan. Kenderaan kami ditembak. Sebutir peluru terkena juru kamera bernama TV Nuram Faizul Muhammad Noor. Saya duduk di depan Allahyarham. Ketika itu saya terdengar bunyi tembakan yang kuat tiba-tiba dan saya pun terus tunduk, dan apabila saya tunduk saya ada bau asap hingga, dan bunyi itu terlampau kuat sehingga menyebabkan telinga ada bunyi berdesing untuk mungkin 3 saat. Dan apabila berlaku kejadian itu, saya pun toleh ke belakang dan saya melihat bahawa juru kamera TV3 Haji Saleh Gamazlan memegang tangan dia begitu mengerang kesakitan, dan sebelah Haji pula adalah Nuram Faizul yang telah pun rebah atas bahu kanan Haji dan muka dia begitu pucat sekali saya lihat, dan sebelah tingkapnya pula ada kesan peluru. Nuram Faizul diberikan rawatan segera oleh doktor. Namun 30 minit kemudian kami menerima berita buruk. Dia gagal diselamatkan. Misi 6 hari itu kemudian batal dan memutuskan pulang serta-merta keesokannya. Misi ini pergi membawa makanan dan ubat-ubatan, pulang membawa keranda. Misi ini membawa harapan, pulang dengan air mata. Misi pergi dengan 55 peserta, pulang dengan seorang yang telah tiada.
Saya sifatkan Allahyarham sebagai seorang wira negara dan kita patut jadikan pengorbanan beliau itu sebagai satu model, sebagai satu cerita kisah yang merangsangkan semangat kita untuk terus memainkan peranan kita. Kejadian ini tidak seharusnya mematah semangat kita untuk terus membantu mereka yang kurang bernasib baik. Kesatuan Afrika mengesahkan serangan itu dilakukan oleh 4 tentera Burundi yang berkhidmat di bawah panji-panji tentera pengaman. Mereka digantung tugas dan dikenakan tindakan. Episod yang berlaku itu mengalihkan sedikit perhatian orang kepada isu sebenar di Somalia. Selebihnya ia mengesahkan bahawa Somalia masih zon yang bahaya. Semua orang pasti terpegun dengan sajian seorang master chef. Tapi, tak ramai yang menyedari kerja keras di sebalik setiap masakan. Ramuan yang tepat, kesegaran sayuran, potongan sempurna, fokus yang sepenuhnya, kehangatan secukupnya. MasterChef Malaysia mulai 22 Oktober 9 malam eksklusif di Astro Ria. Penaja utama MasterChef Cooking Magic daripada Panasonic untuk masakan lebih enak dan mudah. Tajaan bersama Hong Leong Bank, nikmati tunai benar dengan kad Fortune Hong Leong. Dan My Chef, the new gourmet experience. Kanser cervix merupakan kanser ketiga paling lazim dihidapi oleh wanita Malaysia. Jangkitan virus human papilloma atau HPV di bahagian cervix dikenal pasti antara penyebab utama kanser cervix. Pelalian HPV membantu melindungi dari jangkitan HPV dan mengurangkan risiko mendapat kanser cervix. Kementerian Kesihatan Malaysia kini memberi pelalian HPV percuma kepada semua murid perempuan tingkatan 1 dan gadis warga negara Malaysia yang berumur 13 tahun pada tahun semasa. 3 suntikan HPV akan diberi dalam tempoh 6 bulan. Anak anda yang bersekolah, dapatkannya di sekolah, dan yang di luar sekolah, dapatkannya di klinik kerajaan. Dapatkannya hari ini. Kami memerlukan sokongan anda dalam usaha mencegah kejadian kanser cervix. Sila pastikan si sayang anak perempuan anda mendapat pelalian SPV. Dapatkan pelalian untuk perlindungan dari jangkitan HPV. Cegah kanser cervix. Siapa dia? Mana? Tu. Sampai masjid cleaner pejabat aku pun kau nak sapu. Bukan yang tu, sebelah tu lah. Kari Pak ni, kuih paling sedap dalam dunia. Lelaki yang nak tawan hati Sarah, mesti pandai masak kari pap yang paling sedap kat dunia ni. Ayah saya dan ayah Sarah yang beria nak jodohkan kami ni. Ada pernah tak awak tanya dengan saya sama ada saya nak kahwin dengan awak atau tak? Kari Pap Cinta untuk menempah filem terkini saluran 480. Every Wednesday. Form and space. Light and shadow. Combine. What do you get? A house. And not just a house, but a home. Join Syed Paradino Omar and Linawati Adnan as they help you find your dream house and turn it into your dream home. On In Realty, Wednesday at 9:30 p.m. on Astro Awani. Insiden serangan ke atas pasukan misi bantuan Kelab Putra 1 Malaysia dan Bakti yang membunuh juru kamera bernama TV, Nuram Faizul Memano, meletakkan misi bantuan seumpama itu ke zon konflik dan krisis selepas ini jadi perhatian.
Namun, misi ke Somalia itu tentunya bukan yang terakhir. Saya tidak pernah menyesal mengikuti misi bantuan seperti ini kerana sebagai seorang wartawan ia telah membuka mata saya kepada banyak perkara yang berlaku di sana. Namun apa yang dapat saya pelajari adalah mungkin untuk misi-misi seterusnya, iaitu aspek keselamatan perlu diutamakan dan mungkin wartawan perlu dilatih dengan secara rapi, secara fizikal dan juga mental untuk mempersiapkan diri untuk membuat liputan di negara-negara bergolak seperti Somalia. Somalia adalah negara yang 20 tahun bergelut dengan perang. Ibu negaranya, Mogadishu, bagaikan muzium perang. Beginilah keadaan di Mogadishu, Somalia. Kelihatan bangunan-bangunan yang runtuh dan juga kesan-kesan peluru hasil dari peperangan yang berlaku sejak 1991. Walaupun telah berlaku selama 20 tahun, namun kesannya masih jelas kelihatan. Ia sekaligus mengingatkan penduduk di sini tentang keperitan yang terpaksa mereka lalui. Akibat perang juga, ekonomi Somalia hancur sama sekali. Tiada bangunan kedai, apatah lagi gedung perniagaan. Sebagai sebuah negara pesisir, Somalia ada banyak potensi untuk dibangunkan. Namun semua itu tiada makna kerana perang mengheret rakyat lebih jauh ke lubuk derita. Hasil perang saudara selama 20 tahun telah menyaksikan sistem ekonomi Somalia hancur sama sekali. Justru untuk bangkit semula, ia memerlukan terdahulunya kerajaan yang lebih stabil selain memastikan keselamatan yang lebih terjamin dalam negara. Perang saudara meletus pada 1991 apabila Kongres Kesatuan Somalia melantik Ali Mahdi Mohamad sebagai Presiden baru. Namun ia tidak dipersetujui sayap tentera kesatuan itu yang diketuai Jeneral Muhammad Farah Aidid. Ketika kemuncak krisis itu, Malaysia sendiri mengirimkan anggota tentera pengaman. Sehingga ini, selepas 20 tahun, Somalia masih tiada sebuah kerajaan yang tetap. Kerajaan sementaranya pula berdepan ancaman konflik bersenjata antara puak serta kumpulan militan bersenjata Al-Shabaab. If the population support the government, Al-Shabaab will be flee out, inshallah. Pada Ogos lalu, Al-Shabaab mula menarik diri daripada Mogadishu. Namun ancamannya kembali nyata apabila Al-Shabaab melancarkan satu serangan bom mengorbankan 70 nyawa. Serangan bunuh seperti itu tidak pernah berlaku di Somalia sebelum 2007. Tapi sejak itu, ia semakin kerap. Ancaman Al-Shabaab ini menyulitkan lagi usaha menangani kebuluran yang sehingga ini mengancam lebih 300,000 orang di tanduk Afrika. Apakah nasib mereka sekiranya bantuan tidak tiba atau usaha bantuan diancam faktor keselamatan? Dunia boleh membuat rayuan demi rayuan, tetapi apakah Somalia akan dapat ditolong? Somalis themselves, most of the solution has to come from Somalis themselves. Although even the best surgeon, heart surgeon, cannot operate on himself or herself, you need a hand surgeon that you can trust
and Malaysia would be ideal for that. So in that sense, Somalis have to come together what they have in common rather than drifting away and continuously fighting on their differences. Tetapi soalnya bila? Sehingga penyelesaian itu tiba, kanak-kanak seperti ini akan terus jadi mangsa. Lapar ketika dunia mempunyai makanan yang berlebihan. Realitinya, dunia tidak pedulikan Somalia. Somalia bersendirian. Dan retorik bantuan tidak akan mengubah apa-apa. Ia memerlukan komitmen semua pihak untuk memastikan masalah berpanjangan di Somalia dapat diselesaikan.